Okey, Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi. Okey. Tahun lepas kita berjumpa dalam AMAT kan. So tahun ni untuk menggantikan Cikgu Ehsan. Okey, so saya terpaksa take over subjek fizik dan subjek AMAT digantikan oleh Cikgu Rizwan. No? So Cikgu Rizwan akan take over kelas AMAT, saya akan take over kelas fizik. Sebab memang tak ada orang lah. Sekolah kita yang usia fizik saya seorang ya. So ada seorang lagi Cikgu Rizwan, Cikgu Wan Norizan usia fizik tapi dia tak ajak lah fizik. So saya terpaksa take over. Okey tak apalah. Fizik pun fizik lah. Memang option saya fizik. So memang saya uh, kepakaran saya dalam fizik lah berbanding dengan AMAT. Okey. So, untuk AMAT, okey, saya minta maaf banyak-banyak. Untuk fizik, saya minta maaf banyak-banyak lah. Minggu lepas tak sempat. Saya kelang kabut sikit minggu lepas berkaitan dengan pendaftaran tingkatan 4. Saya tengah buat streaming tingkatan 4, memang tak sempat lah. Okey, lepas tu hari minggu ni pun awal-awal itu tak sempat sikit, sibuk kelang kabut sikit. Sebab kemarin pengarah mai. Okey, kita kelang kabut sikit. So, hari ni baru saya sempat buat video lah. Hari ni Jumaat lah. Baru lepas main Jumaat. Okey. So, untuk fizik tingkatan 5, macam biasalah, yang pertama buku teks. Saya rasa semua dah dapat kot. Cikgu Minora dengan Cikgu Siti Hajar dah bagi dah. Okey. Lepas tu, buku tulis, continue je yang tahun lepas. Saya tak pasti Cikgu Esa pakai buah-buah buku. Kalau saya sendiri memang sebuah. AMAT pun sebuah tahun lepas. Okey. So, continue je yang tahun lepas. Kalau kita nak guna pakai, kita akan guna pakai lah. Tengok keadaan lah macam mana, no? Hampa pun kenal saya kan. Okey. So, untuk fizik ni, awak adalah batch pertama yang menggunakan silibus baru. Okey. So, buku test awak tingkatan 5 pun buku yang terbaru sekali. So, awak orang pertama yang pakai. Kalau awak tengok dekat belakang ni, tarikh penerimaan 25 November 2020. Maksudnya baru lagi, fresh lagi. Kalau bau pun bau kedai lagi. Dan buku awak ni, so saya minta masing-masing, kalau boleh tolong balut lah. Saya sendiri pun dah balut buku. Saya pun dah balut, nampak? Saya pun buku baru. Saya sendiri pun dah balut. So minta tolong, besar nak sikit gambar lah. Kok apa rindu kat saya. Mana besar. Okey. So kalau boleh minta tolong semua balut buku ni, jaga elok-elok. Lama nak pakai buku ni sebab silibus baru ni biasanya kita pakai sampai kakak 10 tahun ataupun 7-8 tahun. Lepas tu barulah kita akan ubah pula silibus. So minta tolong balut. So nanti adik-adik awak nak pakai, terjagalah, tak maulah sampai 3 tahun, 2 tahun buku ni dah relai dah, tak mau. Okey. So untuk fizik tingkatan 5, kita ada 7 bab. Satu bab baru. Bab 7 tu bab baru, bab fizik kuantum. Maksudnya bab baru tu maksud saya sebelum batch sebelum ni tak pernah belajar lagi fizik kuantum. Awak batch pertama yang belajar fizik kuantum. Yang lain tu fizik nuklear, elektronik, keelektromagnetan, elektrik, tekanan dan daya dan gerakan dua tu adalah topik lama. Tapi diberi nafas baru. Maksudnya ada sedikit penambahan saya rasa. Saya pun tak study penuh lagi buku ni. Tak berkesempatan sebab saya pun baru dapat buku ni. Baru dapat minggu lepas. Minggu lepas kan? Minggu lepas pun dah. Cikgu Minora baru bagi minggu lepas. Saya pun tak sempat-sempat nak selak lagi buku ni. Okey. So untuk fizik, buku teks penuhnya. Dan nota yang saya akan bekalkan. Jangan beli buku rujukan luar lah. Boleh kalau ada duit boleh, tak ada masalah. Tapi buku teks pun dah okey dah. Nak beli buku rujukan luar pun okey, tak ada masalah. Nanti ada halangan. Okey. So, itu saja untuk pengenalan berkaitan dengan fizik tingkatan 5 ni. Jelas kot suara saya tu. Okey. So, kita continue terus lah no, sebab kita pun tak sempat belajar apa lagi no. Setahu saya tahun lepas Cikgu Ihsan tak sempat masuk bab akhir kan. Cikgu Ihsan beritahu tak sempat masuk bab akhir. Bab akhir bab apa tingkatan 4? Cahaya dan optik. Okey, cahaya dan optik ni nampak kalau buku teks awak nampak macam banyak subtopik. Tapi mudah je. Tak apa, cahaya dan optik nanti kita habiskan tingkatan 5 dulu.
dah habis tingkatan 5, saya akan patah balik ke tingkatan 4 punya bab 6. Biasalah, normal. Even saya sendiri duk ngajak pun memang saya akan bab-bab ujung tu memang kita akan ketinggalan sikit. Kita akan sangkut sikit bab ujung tu. Biasa kita akan bawa ke tingkatan 5. Tingkatan 5 kita akan speed up balik lah. Okay. So, untuk hari ni, kita akan belajar bab yang lebih mudah. Bab yang sesuai untuk video conference. Bukan video conference, video macam ni. Macam contohnya bab 1 daya dan gerakan, dia melibatkan pengiraan sikit. Melibatkan lukisan sikit. Okay. Kalau PDPR makin lama tak apa, nanti saya akan ajak juga. Saya tengah baru order tablet, drawing tablet. Okay, saya boleh guna drawing tablet tu. Okay. So, bab tekanan pun melibatkan pengiraan elektrik, elektromagnet. Okay, kita akan masuk bab yang lebih mudah dulu. Bab yang kita boleh sembang-sembang macam ni. Iaitu bab fizik nuklear, bab 6. Bab fizik nuklear ni, tahun lepas, tahun-tahun sebelum ni, silibus lama bab terakhir. Bab 5. Yang ini bab 6. Okay. So, fizik nuklear ni benda yang agak mudah. Dalam exam pun ada masuk. Tapi tak ada lah melibatkan markah yang terlalu besar. So, sesuai lah untuk permulaan kita ni. Kita guna tajuk yang lebih mudah. So, kalau bersemuka, kita masuklah tajuk-tajuk yang lain. Yang lebih complicated sikit. Okay. So, video saya ni maksimum 15 minit. 15 minit sahaja. So, kalau tengah-tengah saya cakap, pum, terputus, maksudnya dah cukup 15 minit. Saya akan buat video sambungan pula. Sebab free kan. Saya pakai software yang free. So, 15 minit lah. Tak mau aku beli software yang mahal. No? So, kita pakai yang free. Okay. So, untuk kalau awak perasan, saya punya gambar video belah atas kanan ni, nanti saya akan gerak-gerakkan kalau mengganggu awak punya pandangan. Okay. So, fizik nuklear. Okay, bab 6. Okay, apa yang dikatakan sebagai fizik nuklear ni? Okay. Okay, nuklear ni. Kalau awak, saya tak pasti tingkatan 1, 2, 3 awak ada belajar berkaitan dengan nuklear. Saya tak sure benda tu. Sebab saya pun sains pun tahun ni baru start mengajar. Sebelum ni saya ajar math. So, tahun ni saya mengajar sains sebab cikgu math kita dah cukup. Cikgu sains pula kurang. Cikgu Ihsan keluar. So, cikgu sains dah kurang. Jadi, saya terpaksa masuk balik sains. Okay. Saya tak pasti awak pernah belajar berkaitan dengan nuklear. Saya rasa ada belajar kot. Sebab tu dia masuk terus berkaitan dengan perebutan radioaktif. Sepatutnya kalau ikut silibus lama kena cerita sikit pasal nombor nukleon, nombor neutron, nombor proton. Kena cerita. Tapi dalam silibus baru ni saya tengok kat Google Text tak ada cerita pun. Maksudnya awak dah pernah belajar. Okay. Okay, so fizik nuklear. Nuklear ni adalah salah satu tenaga. Kalau kita belajar tenaga tu, tenaga yang tidak boleh diperbarui. Tapi tenaga nuklear ni satu tenaga yang besar. Mana-mana negara yang mampu menghasilkan tenaga nuklear, dia akan jadi kuasa besar dunia. Contohnya macam Amerika, China, Korea Utara. Itu antara negara-negara yang mempunyai kuasa nuklear. So, kalau ada kuasa nuklear ni orang takut lah. Rusia, itu antara. Kita ada dekat Malaysia, pusat nuklear negara. Tapi kita lebih kepada penyelidikan sahaja. Tak ada lah kita nak buat untuk jadi senjata ke. Tak ada lah kita nak buat untuk jadi tenaga ke. Tak. Dan pusat nuklear ni terletak, tak salah saya, dekat area-area Kajang, Bangi. Terletak di dalam hutan. Dia tak letak kawasan-kawasan bandar. Sebab apa? Bila berlakunya, kita panggil sebagai, apa istilah dia tu? Kalau berlaku kebocoran tenaga nuklear, so dia jauh daripada pendapatan ramai lah. Ada. Saya pun ada kawan yang bekerja dekat pusat nuklear negara tu. Okay. Lebih kepada untuk research sahaja. Okay. So, okay. Sorry, saya duduk tengok kanan ni. Saya duduk tengok video yang belah tepi ni. Takut tak. Patutnya saya tengok kamera. Mana kamera? Ni kamera sini kan. Tapi saya tengok belah sini. So, saya tengok belah sini. Okay. Sebab video saya ada belah kanan atas tu kan. Okay. So, yang pertama sekali. Bab 6.1 berkaitan dengan perebutan radioaktif. Okay. Ini contoh lah. Ini adalah mumia yang telah diawetkan
dan mengalami pereputan. Mereputlah. Pereputan radioaktif itu mereputlah. Istilahnya pereputan. Proses mereput tu dipanggil sebagai pereputan. Okey. Reputan radioaktif. Apa yang dikatakan sebagai reputan radioaktif? Reputan radioaktif ialah proses nukleus yang tidak stabil menjadi nukleus stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. So, satu nukleus tu dia tak stabil, dia akan mengalami reputan. Sampai bila? Dia akan mengalami proses yang berulang sampai nukleus tu stabil. Bila stabil, okey dah. Dia tak mengalami reputan dah. Okey, dalam proses daripada kurang stabil menjadi stabil, katakanlah dia kurang stabil jadi kurang stabil. Dia mereput lagi, kurang stabil lagi. Mereput lagi, kurang stabil lagi sampai last sekali dia jadi stabil. Okey, setiap proses tu dia akan memancarkan sinaran radioaktif. Okey. Sinaran radioaktif, lepas ni saya akan terangkan apa benda yang dikatakan sebagai sinaran radioaktif. Okey, proses ni adalah secara rawak dan spontan. Maksudnya kita tak boleh kawal, spontan. Maksudnya dia terjadi dengan sendirinya. Okey. Gambar kat bawah ni saja je, tak ada kaitan pun. Okey. So, 3 jenis sinaran radioaktif. Okey, waktu proses, kalau awak tengok ayat tadi tu, memancarkan sinaran radioaktif. So, ada 3 jenis sinaran radioaktif. Yang pertama adalah zarah alfa. Okey, ni simbol zarah alfa, tengok sini macam apa macam A sikit Ini adalah zarah beta dan ini adalah sinar gamma. Okey, ini zarah, ini sinar. Okey dah. Ini zarah alfa, ini zarah beta, ini sinar gamma. Okey, sedikit penerangan. Okey, yang pertama sekali berkaitan dengan zarah alfa. Zarah alfa bercas positif. Okey, zarah alfa ialah nukleus helium. Okey, helium He. Kalau awak tengok dalam jadual berkala, awak akan jumpa jadual berkala dalam kimia. Okey, helium 4, 2. Okey, dia terdiri daripada 2 proton dan 2 neutron. Okey, itu adalah zarah alfa. Okey, zarah beta. Zarah beta dia bercas negatif. Okey, macam mana tahu cara negatif? Tengok yang bawah ni. Ini negatif, this one is positif. Ni nombor proton, tak salah saya. Atas ni nombor nukleon. Nombor nukleon tolak nombor proton, dapat nombor neutron. Okey, so bersifat negatif. Okey, dia adalah elektron. Okey, zarah beta. Okey, simbol dia tu B. Okey, yang ini bukan zarah gamma. Yang ini adalah sinar gamma. Sinar gamma, so dia tak bercas dan dia adalah gelombang elektromagnet. Okey, tak apa, nanti kita akan masuk detail lagi bagi setiap sinaran radioaktif ni. Okey, berapa minit? 3 minit dah. Okey, so saya akan stop dulu untuk video ni. Untuk buat video yang seterusnya sebab 13 minit dah. Okey, so kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Video yang seterusnya pun toy buat lah. Okey.